Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pendidikan ni adalah diartikan, disebutkan oleh sebahagian penulis, merupakan proses pengubahan sikap ataupun tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk memberikan keilmuan dalam bentuk pengajaran dan pelatihan terhadap seseorang. Dan dilihat pembangunan sebuah negara dan keadaan sebuah negara tersebut sama ada membangun ataupun tidak adalah dilihat pada sudut pendidikannya. Jadi tolak ukurnya adalah pada pendidikan yang dihadapi atau dialami oleh masyarakat di tempat tersebut. Di dalam negara yang membangun, berkenaan dengan pendidikan ataupun sektor pendidikan ini menjadi polemik ataupun tajuk perbincangan yang sangat penting, dan khususnya ketika mana sektor pendidikan ini tidak dijadikan sebagai proses untuk pembinaan akhlak dan peribadi. Sebaliknya, ianya menjadi tempat untuk tuntunan ekonomi ataupun hanya sekadar untuk mendapatkan gaji, dan bukan hanya tempat untuk memberikan manfaat kepada umat baginda Nabi SAW. Jadi ketika mana proses pendidikan tidak dilaksanakan sedemikian, tidak dilaksanakan dengan niat untuk memandaikan umat baginda Rasul SAW, menjadikan umat baginda Nabi sebagai panutan kepada umat yang lain, menjadikan orang-orang yang berpendidikan ini sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, terpimpin, maka ini akan menjadikan proses pendidikan tersebut pincang dan tidak akan menjadi sesuatu yang harmoni kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat kepada proses pendidikan yang berlaku pada zaman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada masyarakat Arab jahiliyah, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yani Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Arab yang mereka ini bersifat dengan ummi, yakni tidak pandai membaca dan menulis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul minhum, di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, yakni membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka dengan hukum hakam daripada kitabullah dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedang mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata sebelumnya. Dan disebut dalam Al-Quran, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan Allah Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika kita memahami ayat-ayat tersebut, menunjukkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutuskan kepada umat jahiliyah Arab pada ketika tersebut, maka ini terkenal dengan akhlaknya yang mulia, tetapi tidak dipimpin dengan ilmu yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan apa yang tidak betul pada pihak ataupun pada kelompok Arab pada ketika tersebut, sebagai menyempurnakan apa yang
telah baik yang ada pada mereka. Seperti dalam hadis Nabi SAW, baginda menyebut, "Nama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya, kaum Arab pada ketika tersebut sudah mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia. Dan Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Walaupun begitu, mereka dinisbahkan kepada mereka dengan kejahilan. Kerana ada beberapa perkara yang bercanggah dengan akal dan juga norma kehidupan manusia yang biasa mereka lakukan, dengan keadaan perkara tersebut dianggap seperti adat yang dilakukan oleh mereka. Contohnya seperti membunuh anak ketika kecil, seperti yang dilakukan oleh Arab hanya kerana semata-mata memandang bahawa anak perempuan ini membawa bala dan sial kepada keluarga. Maka mereka membunuh tanpa belas kasihan. Dan ketika mana Islam datang, kelompok Arab berubah 100%. Daripada kelompok yang merupakan kelompok yang keras, menjadi orang yang araqul qulub. Jadi menjadi kelompok yang paling lembut hatinya. Daripada kelompok yang jahil kepada kelompok yang berilmu. Daripada kelompok yang tidak boleh dipimpin dan bergaduh dengan hanya masalah yang kecil, menjadikan mereka sebagai pemimpin besar umat Nabi Muhammad SAW. Dan disebabkan kerana dakwahnya baginda Rasul SAW, berkatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita lihat pada belahan dunia, 1 daripada 8 manusia yang berada di dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala adalah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Iaitu maksudnya di kalangan muslimin. Karena kita semua adalah umat baginda Rasul SAW. Karena umat baginda Nabi terbahagi kepada 2, ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Sama ada yang menerima dakwah Nabi SAW seperti umat Islam, ataupun yang perlu didakwah lagi kepada mereka, maka dipanggil mereka ini dengan ummatu ad-da'wah. Jadi kalau kita lihat berkat perjalanan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang dididik oleh baginda Rasul SAW, maka seluruh dunia ini pasti adanya umat Islam di negeri tersebut. Dengan nisbah 1 daripada 8 kelompok manusia, 1 daripada 8 orang manusia, pasti akan ada seorang di kalangan 8 tersebut di kalangan muslimin. Dan pada kurun yang ke-9 dan hingga ke kurun yang ke-12, kalau kita lihat banyak karya yang lahir daripada bangsa Arab dalam semua bidang ilmu, termasuk dalam ilmu falsafah, ilmu kedoktoran, ilmu sejarah, ilmu agama, ilmu astronomi, hatta ilmu geografi sekalipun ditulis dalam bahasa Arab. Dan perkara ini menunjukkan bahawa ketamadunan Islam, khususnya dalam penyebaran bahasa Arab, ini lebih dahulu daripada pembangunan Eropah. Yang Eropah pada ketika tersebut masih lagi dalam zaman kegelapan, tetapi umat Islam pada ketika itu telah maju dan berada dalam ketamadunan yang luar biasa. Siapa yang menyebabkan umat dan bangsa ini berubah? Baginda Rasul SAW. Sudah tentu jalan yang digunakan oleh baginda Rasul, selain yang kita sedia maklum bahawa baginda Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin kepada umat baginda Rasul SAW. Selain daripada itu, para ulama menyusun dan menulis berkenaan dengan apa metod yang digunakan oleh baginda Rasul SAW untuk memimpin umat ini dalam tempoh yang tidak panjang. Hanya 23 tahun, 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seluruh dunia dan alam ini mendapatkan manfaat daripada dakwah baginda Rasul SAW. Ini menunjukkan bahawa baginda Nabi adalah susuk peribadi yang agung, susuk peribadi yang luar biasa, yang tidak akan ada mampu menandingi kedudukan baginda Rasul SAW di dalam mendidik. Baginda Nabi mengatakan bahawa innama bu'ithu mu'allima, aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendidik.
untuk mendidik umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi pernah melihat satu majlis di dalam masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu kelompok melaksanakan majlis zikir dan satu kelompok lagi membincangkan halal dan haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan mereka dan mengatakan bahawa dengan inilah aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mendidik dan mengajarkan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang terbaik. Nabi adalah guru yang terbaik. Nabi adalah bapa yang terbaik. Nabi adalah sesuatu yang tidak mampu diungkapkan dengan lidah, dengan ucapan kita, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang paling terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Rasulullah berada di atas akhlak yang sangat agung. Tentu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bincangan kita pada pagi ini dengan masa yang singkat dan tempoh yang tidak panjang ini adalah untuk kita melihat bagaimana sistem yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bentuk yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina umat yang agung ini. Kerana tempoh Nabi tidak panjang, tetapi mampu membina umat yang luar biasa. Jadi ini suatu yang sepatutnya dilihat dan diberikan perhatian oleh para pendidik. Dan kerana kita tidak ada jalan ataupun tidak ada sesuatu yang boleh dijadikan panduan melainkan pendidik yang paling agung, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat kepada perkara yang paling besar yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam hadis addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka perkara yang paling penting untuk dilihat bagi sistem pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda membina terlebih dahulu para pendidik. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pendidik yang agung, dididik oleh Tuhan yang Maha Agung. Dan baginda Nabi SAW diutuskan untuk mendidik umat yang agung, mengeluarkan mereka sebagai pendidik kepada umat yang akan datang. Jadi keluarlah generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka ini adalah kelompok yang memberikan perhatian besar kepada umat baginda Rasul SAW. Jadi sifat ataupun sikap di dalam sistem pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mendidik para sahabat sehingga mereka bukan hanya memikirkan tentang kehidupan mereka di dunia, tetapi sebaliknya mereka memikirkan tentang umat yang akan datang. Karena itu kalau kita melihat dalam sejarah sirah baginda Rasul, maqam baginda Nabi kita, maqam para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang berada di Madinah Al-Munawwarah hanya 10,000 para sahabat. Nah, di Makkah Al-Mukarramah hanya beberapa maqam sahaja yang dikenal di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebaliknya para ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Mizzi dan seumpamanya yang mengarang kitab berkenaan dengan para sahabat, contohnya Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah atau Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah, menyebutkan tentang bilangan sahabat melebihi daripada 90,000 golongan, melebihi 90,000 individu. Sebahagian diriwayat mengatakan ketika Rasulullah mengucapkan khutbah Hajjatil Wada', yang hadir pada ketika tersebut 124,000 orang. Tapi yang kita sedia maklum, di Baqi', di Madinah Al-Munawwarah, hanya 10,000 sahabat yang dimakamkan di situ. Bakinya di mana? Bakinya berada di belahan dunia. Karena mereka memandang bahawa tidak cukup mereka berada di negeri Madinah Al-Munawwarah untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebarkan kepada seluruh umat agar mereka juga dapat mengambil dan menghirup wangian Islam yang disebarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu sikap ini tidak lain dan tidak bukan adalah terbit daripada guru yang agung, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu kalau kita melihat, para ulama menyebut al-insan qabla al-bunyan, manusia sebelum membina sesuatu. Kalau kita melihat kepada sirah baginda Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlebih dahulu pergi ke Madinah setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun, menerima ujian, memberikan dakwah dan juga panduan kepada para musyrikin di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum Nabi berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, tempoh berada di Makkah dengan Madinah lebih panjang di Makkah Al-Mukarramah. Dan kita melihat bahawa baginda Rasul mendidik Sayyidina Mus'ab bin Umair dan melantik serta menghantar Sayyidina Mus'ab bin Umair ke negeri Madinah Al-Munawwarah untuk memberikan didikan kepada para sahabat yang berada di Madinah pada ketika itu, menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi membina masjid. Maksudnya di sini al-insan qabla al-bunyan. Nabi membina manusia dulu sebelum bangunan. Sebaliknya yang berlaku pada sistem pendidikan yang ada pada ketika sekarang ini, kita lebih mendahului pembinaan dibandingkan dengan murid tersebut terlebih dahulu. Sebelum kita membina guru yang akan membina murid, kita menyibukkan diri kita dengan bangunan terlebih dahulu. Bukan tidak boleh. Maksud saya di sini adalah terkadang ianya menjadi prioriti ataupun keutamaan yang lebih utama pada ketika tersebut adalah wujudnya bangunan, tanpa memikirkan tentang wujudnya siapa yang akan memenuhi bangunan tersebut di kalangan gurunya yang paling utama. Karena kalau ada murid tetapi gurunya tidak berkualiti dan tidak mampu untuk memberikan didikan serta panduan yang sepatutnya seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan berguna hasilan tersebut. Karena disebutkan di dalam kaedah yang disebutkan oleh para ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa, bagaimana dia nak memberikan apa? Faqidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak ada apa, tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kepada yang lain. Maka sepatutnya yang dibina adalah mengikut kepada turutan tersebut. Dan sistem pendidikan yang ada di negara kita, alhamdulillah, mengikuti dengan sistem tersebut. Cuma perlukan penambahbaikan. Karena manusia ini terbina daripada dua kelompok. Terbina daripada dua unsur, minta maaf, iaitu unsur jasadi dan unsur ruhi. Dalam unsur jasadi terbitlah ilmu tib. Ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini isyarat daripada kalam Al-Imam Asy-Syafi'i bila Imam Syafi'i mengatakan bahawa al-ilmu ilman, ilmu tib lil abdan, ilmu al-fiqh lil adyan. Jadi apa makna kalam Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Maksud kalam Al-Imam Asy-Syafi'i adalah manusia ini terbina daripada dua aspek ataupun dua unsur. Unsur kerohanian, unsur jasadnya dan juga unsur rohnya. Unsur jasad dipenuhi dengan ilmu tib. Ya. Ilmu berkaitan dengan perubatan untuk melihat jasad ini sihat atau tidak sihat dan sebagainya. Maka terbitlah padanya ilmu tib ataupun yang berkait dengan sains. Karena dia lebih kepada yang bersifat material, jasadi. Dan ilmu ini diberi perhatian yang besar. Dan diberikan sistem pendidikan yang teratur kepada yang mengikuti sistem pendidikan dalam ilmu al-jasadi ini. Kita akan melihat para doktor akan keluar daripada sistem kedoktoran ataupun daripada kuliah tib, kuliah perubatan, 6 tahun pengajian, dan ada sistem masuk ke dalam hospital dan bertugas sebelum keluar daripada peperiksaan. Maknanya ada sohbah dengan guru ataupun bersohbah dengan doktor yang lebih berpengalaman, melihat bagaimana mereka melaksanakan proses perubatan dan sebagainya. Manakala perkara ini kurang ataupun kita katakan jarang dilihat di dalam proses pembinaan ruhani, iaitu dalam sudut roh, iaitu al-ilmu al-fiqh, ilmu al-fiqh lil adyan. Ilmu fiqh bagi dalam bidang agama, khususnya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dengan ucapan beliau ilmu al-fiqh. Fiqh di sini termasuk fiqhul akbar, fiqhul asghar dan fiqhul awsat, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh
dan juga ilmu tasawuf, yang mana digabungkan dengan satu istilah iaitu ilmu fiqh lil adyan. Maka keperluan umat ini kepada ilmu tersebut untuk dibina, melahirkan, tujuannya untuk apa? Tujuan pendidikan seperti yang kita sebutkan pada permulaan adalah untuk melahirkan generasi yang peduli kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pendidikan ini melahirkan umat yang peduli, umat yang tahu bahawa mereka ini adalah orang-orang yang akan berkhidmat kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, alangkah baiknya kalau para guru, orang yang terlibat dalam sektor pendidikan dalam apa bidang sekalipun, tujuan pendidikan yang mereka lakukan kepada para murid, yakni ini yang ditegur dan disebutkan oleh para ulama untuk membetulkan selalu niat kita. Kenapa kita mengajar? Kenapa kita melibatkan diri dalam sektor pendidikan? Kerana kita mengambil tempatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sifatnya baginda Rasul dengan umat? Melainkan baginda akan memberikan petunjuk untuk menyampaikan umat ini kepada Tuhan yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sistem pendidikan yang terbaik adalah sistem pendidikan yang mana akan sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira dalam apa jua bidang sekalipun. Bila mana sistem pendidikan tadi tidak menyampai kepada tujuan tersebut, sebaliknya menyampai kepada tujuan untuk pekerjaan, sebaliknya tujuan untuk menyampai kepada ekonomi semata-mata, maka ini tidak akan mendapatkan tujuan sebenar kepada pendidikan. Maka kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah menyebut nama bu'ithu mu'allima, ini memberikan suatu semangat kepada para muallim, para guru, para pendidik yang melibatkan diri mereka dalam sektor pendidikan, melihat bahawa ini adalah amanah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanah daripada junjungan besar yang ingin melihat kelompok ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melibatkan dirinya dalam pendidikan dan juga mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu disebutkan bahawa para binatang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada muallimin nas al-khair, kepada pendidik manusia kepada kebaikan. Maknanya orang-orang yang mendidik ini didoakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta hitani fil bahr, hatta naml fi juhriha, sehingga semut yang berada di dalam lubangnya, ikan yang berada di lautan, dan juga seluruh binatang akan mendoakan muallimin nas al-khair ataupun al-ulama ini. Kenapa? Kerana mereka mengetahui bahawa sifat pengajaran tersebut akan melahirkan ihsan kepada binatang. Mereka akan lahirkan sifat mengasihi binatang, mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengasihi ekosistem yang ada di dalam alam, memelihara bi'ah yang ada. Semua daripada mana? Daripada ilmu. Masyarakat ketika hilangnya ilmu, kita akan lihat kelompok tersebut kotor. Negaranya akan jadi tidak tersusun dengan baik pada sektor, pada sudut bi'ahnya, tidak dijaga bi'ahnya. Nah, manakala umat yang terpimpin, umat yang mana diberikan pendidikan yang benar, maka mereka akan menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, iaitu mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka akan menjalani kehidupan mereka tadi dengan panduan yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sistem pendidikan yang sangat strategi, sistem pendidikan yang sangat sistematik, sistem pendidikan yang penuh dengan teori dan praktikal yang luar biasa. Paling utama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang memberikan petunjuk ataupun demonstrasi dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahasa yang mudah kita sebutkan bahawa baginda menunjukkan dengan fi'il baginda Rasul, dengan perbuatan baginda Nabi SAW sebagai uswah atau sebagai qudwah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini salah satu bentuk
yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Rasulul Muallim, iaitu manhaj baginda Rasul dalam mengajarkan umat. Maka cara pertama yang ditunjukkan oleh Nabi SAW bahawa Nabi sendiri yang melaksanakan perkara tersebut. Nah, jadi sebab tu kita katakan di sini bahawa yang paling utama dalam pendidikan yang dijalankan oleh baginda Rasul adalah baginda Rasul itu sendiri. Maknanya, dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ni, yang paling utama untuk mendidik ataupun memberikan pengajaran adalah guru itu sendiri. Itu disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah rahimahullahu ta'ala, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahawa la yatimmul ilmu illa bi sittati asya'a. Tidak akan sempurna ilmu melainkan dengan 6 perkara. Kata beliau, yang pertama zihnun saqibun. Akal yang cerdik. Akal yang cerdik ini ada 2. Sama ada akal tersebut dalam bentuk wahbi, iaitu dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun akal yang berbentuk kasbi. Ini akal yang perlu dilakukan dengan proses pembelajaran, pengulangan, sehingga mampu untuk mencerna akal tersebut. Ini yang berlaku kepada Al-Imam Abdullah ibnu Shubrumah rahimahullahu ta'ala, salah seorang fuqaha tabi'in, al-thiqat, al-athbat, radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Adabul Faqih wal Mutafaqih. Kata beliau, satu hari ada seorang lelaki datang bertanya kepada Al-Imam Abdullah ibnu Shubrumah suatu masalah. Maka kata Al-Imam ibnu Shubrumah, ketika beliau mentafsirkan masalah tersebut, lelaki tadi mengatakan, lam afham. Saya tak faham, wahai Imam. Maka kata Imam ibnu Shubrumah, dia mengulang kembali apa yang telah diucapkan tadi, ataupun memberikan pengajaran ataupun dengan torik pedagogi dipanggil, dengan cara yang lebih mudah kepada murid tersebut. Dan dijawab juga, la ma'faham, saya tak faham lagi. Sehinggalah kata Imam Ibnu Shubrumah radhiyallahu anhu, in kunta lam tafham li'annaka lam tafham, fasatafham bil i'adah. Kalau kamu tidak faham, kerana memang kamu tidak faham, maka kamu akan mendapat faham kalau kamu mengulang. Maksudnya kalau kamu ulang balik dengan apa yang saya cakap tadi, dan balik kamu ulang kembali pembacaan, kamu berbincang dan sebagainya, fasatafham, kamu akan faham nanti. Wa in kunta lam tafham li'annaka la tafham. Tapi kalau kamu tidak faham kerana kamu memang tak faham, fahadha da'un la dawa'alah, maka ini penyakit yang tidak ada ubat baginya. Maksudnya kamu ni bodoh. Tapi digunakan dengan bahasa yang lebih ringan, fa innahu la dawa'alah. Maka ini adalah penyakit yang tidak ada ubat baginya. Maka di sini menunjukkan bahawa zihnun saqib bagi seorang murid, perlu bagi penyampaian ilmu tersebut. Karena itu setiap di kalangan kita dijadikan oleh Allah dengan berakal. Karena itu ta'rif bagi insan al-insan hayawanun natiqun. Insan ni adalah hayawan natiq. Yani hayawan maknanya dzul hayah yataharrak bil iradah. Maksudnya seorang yang mempunyai kehidupan dan bergerak dengan kehendaknya. Dan kemudian yang kedua bersifat dengan natiq, iaitu berfikir. Maknanya manusia ini semuanya berakal. Sama ada yang gila sekalipun, sebenarnya dia disifatkan dengan akal bil quwwah. Maksudnya dia boleh untuk berakal, tapi Allah mencabut akalnya. Maka tidak hilang bagi orang gila dengan makna kemanusiaan. Tetap dia manusia. Karena kemungkinan untuk berakal itu ada. Tapi kalau judron, ni tiang dan sebagainya, ni tak boleh kita panggil berakal kerana dia tidak boleh menerima akal. Begitu juga binatang, kita tak boleh panggil dia bodoh kerana dia tidak mampu menerima akal. Kita tak boleh panggil lembu itu bodoh. Cuma sebagai tamsil. Bodoh seperti lembu, bukan bermakna lembu itu dinisbahkan kepada bodoh, kerana hakikatnya lembu tidak boleh dinisbahkan kepada bodoh kerana dia tidak boleh menerima kecerdikan dan keilmuan. Manusia yang boleh dinisbahkan kepada bodoh kerana dia boleh untuk dinisbahkan kepada ilmu, maka dibolehkan nisbah kepada yang lawan baginya. Jadi zihnun saqib ini adalah
syarat bagi keilmuan yang pertama. Itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jahiliyah yang ada pada para sahabat bukan bermakna mereka ini orang yang bodoh. Tapi sebaliknya mereka melakukan perkara yang tidak diterima oleh fitrahnya seorang manusia, seperti membunuh budak, melakukan kerosakan dan sebagainya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bijak pandai. Dan kebijaksanaan mereka tersebut terpancar bila mana masuknya Islam ke dalam diri mereka. Dan kemudian yang kedua, kata Al-Imam Abu Hilal Al-Askari, wa zamanun tawil, masa yang panjang. Masa yang panjang dimaksudkan di sini adalah dengan makna tulul mulazamah, bukan dengan makna panjangnya umur seseorang. Karena Al-Imam Syafi'i contohnya umurnya tidak panjang, hanya 54 tahun. Al-Imam Nawawi rahimahullah umurnya tidak panjang, hanya 45 tahun. Tetapi panjang zaman mereka belajar tadi dengan makna tulul mulazamah, sentiasa bermulazamah. Dan ini adalah sistem yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat, iaitu dengan tulul mulazamah. Para sahabat berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat ketika kehilangan baginda Rasul, mereka merasakan kehilangan yang besar. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa kami tidak mengingkari perkara tersebut sehinggalah hati kami berasa keras setelah itu. Angkarna qulubuna. Jadi hati-hati kami ini berasa dengan ketiadaan baginda Rasul. Kenapa? Karena semakin kerah hati kami, kata Sayyidina Anas bin Malik setelah berpisah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya kerana tulul mulazamah, sentiasa mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpancar daripada sifat mereka kelembutan disebabkan kerana kelembutannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai isyarat daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa keadaan mereka dengan Rasulullah sangat hampir, sangat rapat, dan para guru sepatutnya begitu pada waktu sekarang. Walaupun, minta maaf saya maksudkan di sini, walaupun dengan sistem yang kita ada sekarang, dengan sistem PDPR yang jasadnya tidak ada dengan muridnya, saya tidak maksudkan kebersamaan tadi pada sudut jasad semata-mata, tapi juga dengan hatinya guru dengan para muridnya. Bagaimana perasaan guru dengan muridnya ketika itu? Adakah dia mengajar ketika PDPR tadi hanya sekadar untuk melepaskan batuk di tangga, sekadar untuk melepaskan tugasnya, sekadar untuk menghalalkan gaji yang didapatkan, atau kerana untuk mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya menganggap bahawa yang berada di depan ini adalah umat baginda Rasul yang saya bertanggungjawab untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Kalau saya tidak melaksanakan perkara tadi dengan sepatutnya, bermakna saya telah mengingkari dan mengkhianati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana muallim, mursyid ini adalah orang-orang yang mereka ini mendapatkan mandat daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang berat, benda yang besar, benda yang tidak sepatutnya dianggap ringan oleh sebagai seorang yang dianggap sebagai pendidik. Dan kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Abu Hilal Al-Askari, kifayah minal man, cukupnya harta seorang tersebut. Cukupnya kewangan. Sebab tu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di kalangan ashabus suffah, mereka ini berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada apa-apa, tetapi apa yang diperolehi oleh baginda Rasul akan diperolehi oleh mereka semua. Kalau Rasulullah lapar, mereka juga berlapar bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika mereka berada dengan guru mereka tersebut, apa yang didapatkan oleh guru itu didapatkan oleh para muridnya. Tapi sekarang dengan kifayah minal mal, kalau kita laksanakan dengan bentuk realiti, iaitu dengan makna para penuntut ilmu yang mempunyai potensi untuk memberikan panduan dan juga memberikan kebaikan kepada umat baginda Rasul yang pada masa akan datang, diberikan kepada mereka kifayah minal mal. Dan alhamdulillah pihak pendidikan di negeri-negeri, dan seperti yang saya maklum daripada negeri Johor, antara yang memberikan kewangan ataupun beasiswa ataupun zakat kepada para penuntut ilmu dengan sangat berpatutan dengan apa yang mereka tuntut ketika mana mereka berada di tempat pengajian mereka masing-masing. Cuma kalau diluaskan lagi perkara tersebut, dilihat di tempat-tempat pengajian seperti di pondok-pondok,
di tempat-tempat pendidikan yang bersifat dengan orang panggil apa? Non-government, maksudnya tidak bersifat dengan kerajaan dan sebagainya, perlu juga dilihat di tempat-tempat tersebut. Kemungkinan ada di sana pelajar-pelajar yang bijak pandai, yang mereka ini tidak cukup kewangan mereka tetapi berminat dan bersemangat untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau diberikan perhatian juga di tempat tersebut, dan saya yakin pihak pendidikan di negeri Johor sangat memberikan perhatian dengan perkara tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka semua nanti sebagai pendidik dan juga orang yang akan memberikan manfaat kepada umat baginda Rasul di negeri Johor khususnya, dan juga di negeri-negeri lain umumnya. Dan yang keempat, kata Imam Abu Hilal Askari, wa amalun kathir. Ya, yani ishtighalun kathir fi tahsilih. Maksudnya bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh ini adalah metod yang ada kepada Nabi SAW sebagai guru dan juga sebagai murid yang bersungguh-sungguh mendapatkan pengajaran daripada guru. Karena itu para sahabat pernah meminta kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk mengajarkan mereka setiap hari. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa saya tidak melaksanakan sedemikian. Sebaliknya saya melakukan kelas pada hari sekian, tapi ada sekian hari saya bercuti dan sebagainya, diberikan cuti kepada pelajar kerana tidak mahu kamu sekalian berasa bosan. Itu sistem pendidikan yang dilaksanakan di negara kita, yang seperti mana dilakukan daripada zaman dahulu, ada cuti. Nah, kalau zaman Al-Azhar zaman dahulu dan juga pondok-pondok zaman dahulu, cuti mereka adalah pada 15 Sya'ban sehingga 15 Ramadan, 15 Sya'ban sehingga 15 Syawal. Maksudnya cuti dalam masa 2 bulan adalah untuk proses dan tempoh bagi pelajar balik ke tempat masing-masing. Walaupun di tempat saya di Zawiyah Nasiriyah ini tidak dilaksanakan cuti, dan saya tidak benarkan cuti kepada pelajar. Cuti, tetapi maksudnya tidak balik ke kampung. Mereka terpaksa berada di sini selama 4 tahun. Dan ada seorang di sini daripada Johor. Anak Johor ada seorang di pondok saya ni, di Zawiyah Nasiriyah. Dia baru habis SPM baru ni dan dapat berapa A? 5A dapat, alhamdulillah. Dan dia salah seorang yang terpilih, dan sekarang pelajar di Zawiyah Nasiriyah ada 13 orang. Dan alhamdulillah salah seorangnya daripada Johor. Dan mohon doa daripada warga Johor agar anak ini Syahrimi ini akan balik sebagai orang yang berguna kepada umat di Johor. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di Johor, sebagai pendidik, membawa akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa akhlak para masyayikh insya-Allah taala. Tamam? Dan kemudian yang kelima, kata al-Imam Abu Hilal Askari, sifat yang perlu ada kepada ataupun tidak sempurna ilmu melainkan dengan muallim hadhiq, yakni guru yang cerdik, hadhiq. Jadi hadhiq, sifat ini adalah sifat yang perlu kepada muallim. Dan ini ada sudah tentu kepada Nabi SAW, kerana baginda adalah aqalun nas, manusia yang paling berakal. Itu kalau kita lihat gaya dan teknik yang diajarkan oleh Nabi, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Rasulul Muallim, kita akan dapati bahawa sistem yang digunakan oleh Nabi adalah sistem yang luar biasa, yang pakai oleh masyarakat barat khususnya, dan di tempat kita pun digunakan perkara tersebut. Dan kalau diperkasakan lagi dan dilaksanakan dengan lebih mendalam, maka ianya akan memberikan kesan yang besar kepada pendidikan dan pembinaan jiwa seorang murid tersebut. Itu kalau kita melihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, terkesan mereka adalah dengan pembinaan daripada syakhsiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat terus syakhsiyah Rasulullah. Nabi tidak hanya bercakap, tapi Nabi melaksanakan terlebih dahulu. Jadi kerana itu lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Ini lebih kuat daripada lisanul maqal. Kalau kita bercakap tapi kita tidak laksanakan. Contoh, guru mengatakan kepada muridnya, puasalah pada hari Isnin, tapi guru tidak berpuasa pada hari Isnin, maka ini tidak akan kuat, melainkan guru tersebut sendiri mesti berpuasa dengan para muridnya. Kalau guru mengatakan bahawa perlu kamu bertahajud, kalau guru sendiri tidak bangun tahajud, maka ini tidak akan memberikan kekuatan kepada para muridnya. Lepas kalau dilihat dalam sistem pendidikan, para guru sendiri akan mengejutkan para muridnya untuk bangun bertahajud bersama dengannya. Kemudian, kalau guru tadi tidak
tidak memberi ataupun menunjukkan semangatnya dengan ilmu, mengajar dengan tidak mengira waktu, maka tidak akan menerbitkan seorang murid yang akan memandang bahawa ilmu ini suatu yang mahal. Kenapa ada pada perkara tersebut kepada Nabi kita Muhammad, kepada para sahabat? Kerana didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jua bidang sekalipun. Saya cuma tumpukan pada hari ini khusus pada bidang agama seolah-olah begitu. Walaupun sebenarnya boleh dilaksanakan dalam mana-mana bidang sekalipun. Seperti mana dalam bidang hatta ilmu yang bersifat dengan keduniaan sekalipun, pun kalau dilaksanakan dengan sistem yang disebutkan oleh baginda Rasul ini, maka pasti akan menerbitkan kejayaan dan perkara yang luar biasa. Kemudian yang keenam, kata Imam Abu Hilal Askari, iaitu tidak sempurna ilmu melainkan 6 perkara. Yang keenam, asyahwah. Maksudnya kena ada syahwat. Syahwat dia apa dia maknanya? Mahabbatun syadidah lil ilm. Iaitu kecintaan yang mendalam terhadap ilmu. Kenapa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak mengira masa dan tidak mengira belahan dunia mereka sampai untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala. Dan sehingga mereka tidak kisah kubur mereka di mana. Ada sebahagian sahabat yang mungkin kita tidak ketahui kuburnya di mana. Kenapa sampai begitu sekali? Karena mahabbah syadidah lil ummah. Karena kasih sayang yang mendalam kepada umat baginda Rasul. Siapa yang menanam sifat ini ke dalam hati mereka kalau bukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Nabi selalu menyebut tentang umat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan tentang kebaikan kepada umat. Dan semalam kita baca hadis dalam matan buka internet. Bagus tren. Ada boleh. Alhamdulillah. Tak boleh Ustaz. Ada. Dia delay kita ni. Kita edit dulu. Try again. Saya mohon maaf minta tadi di sini terputus internet. Tak ada current. Alhamdulillah ada balik dan kita sambung sedikit lagi, kurang dalam 2 minit. Jadi apa yang kita sebutkan tadi daripada sifat-sifat ataupun syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama dalam pembinaan, metod dalam pembinaan para murid dan juga pendidikan, seperti yang disebutkan kalam yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i, sebahagian menisbahkan kepada Imamul Haramain radhiyallahu taala anhu, juga ada yang menisbahkan kepada Al-Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu. Kata mereka, asikh lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Asikh bermakna istami'. Sebahagian riwayat dan kebanyakan riwayat sebut akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin aw wa ghurbatin wa talqini ustadhin wa tuli zamani aw wa suhbati ustadhin wa tuli zamani. Jadi ada banyak riwayat tentang perkara tersebut. 6 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haramain, Imam Syafi'i dan Imam Tajuddin As-Subki, dan sebahagian mengatakan ini adalah kalam Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, dengan mengatakan bahawa kamu tidak akan mendapatkan, wahai saudaraku, au asikh, yakni istami', dengarlah wahai saudaraku, bahawa tidak akan sempurna ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani,
Saya akan sebutkan kepada kamu dengan secara tafsil. Zakain, mesti cerdik. Seperti yang disebutkan tadi, zihnun thaqib, maknanya cerdik. Yang kedua, hirsin, mesti tamak. Dengan makna Abu Hilal Askari dengan makna syahwah. Maksudnya syadidah, hubbu syadid lil ilm. Kemudian iftiqar. Maksudnya zakain wa hirsin wa ijtihadin. Iftiqar bermakna ijtihad. Maksud bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, yang keempat, wa ghurbatin. Ataupun dalam yang disebutkan oleh al-imam, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin. Ghurbah dengan makna mesti dalam keadaan berpisah daripada keluarganya, mesti keluar daripada tempatnya, mesti bermusafir. Dalam kalau disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, wa bulghatin dengan makna mempunyai keuangan yang cukup. Seperti yang disebutkan tadi, mempunyai kulfah ataupun kifayah minal mal. Dan kemudian wa suhbatil ustaz. Suhbati ustaz atau talqinul ustaz. Ini adalah yang kelima, dan yang keenam tuli zaman. Yang kita maksudkan tadi adalah tul mulazamah, dengan makna bermulazamah dengan ilmu dengan sentiasa. Kesimpulan yang saya boleh sampaikan, para hadirin yang dirahmati Allah, dalam tempoh yang sekejap ini, paling utama bagi sistem pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hubungan di antara Rasul dengan para sahabat Nabi. Maka kita tatbik ataupun aplikasikan dalam sistem pendidikan yang ada sekarang, hubungan di antara guru dengan murid dengan sudut rohnya dan jasadnya. Yang ini bukan hanya jasad saja, tapi roh guru tadi bersama dengan murid. Perasaan guru tadi berada bersama dengan murid. Kasih sayang guru tersebut bersama dengan murid. Keinginan guru untuk menjadikan murid tadi melebihi dirinya. Menjadikan muridnya seorang yang akan memberi manfaat kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ditanam oleh baginda Rasul kepada para sahabat, begitulah yang sepatutnya para guru menanamkan perkara tadi kepada para muridnya. Dan kemudian murid dengan gurunya bersifat dengan sifat yang luar biasa, seperti mana para sahabat bersifat dengan para gurunya, bersifat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, tak salah kalau saya katakan bahawa menghidupkan kembali bacaan kitab-kitab berkaitan dengan adab di antara murid dengan guru di peringkat kecil daripada sekolah rendah naik kepada peringkat menengah, naik kepada peringkat universiti, ini adalah keperluan dan kewajipan dalam membina manhaj ataupun membina hadaf tujuan murid tersebut, pelajarannya ke mana. Dan kita yang menjadi kepincangan dan kekurangan dalam sebahagian daripada sistem kita, saya tidak katakan semua, sebahagian daripada sistem kita adalah hanya menerangkan tentang apa kerjaan yang boleh dilakukan oleh murid ini ketika dia memasuki sektor sekian. Ketika dia memasuki sektor sekian, maka dia boleh jadi begini, dia akan dapat gajinya sebegini, dan sedemikian. Dan saya ceritakan ini dengan pengalaman sebagai seorang murid di sekolah dulu. Yang kadang-kadang guru menceritakan tentang kamu kalau masuk dalam bidang sains, kamu nanti boleh masuk dalam bidang berkenaan dengan cari gali minyak, dan kamu akan dapat gaji sebulan 40,000. Dan akhirnya ramailah pelajar masuk kelas sains. Kenapa? Karena nak gali minyak dan kemudian nak dapat gaji 40,000. Hakikatnya tak ramai pun nak minat dengan gali minyak tu. Nak kena duduk, dia tak cerita rupanya kena duduk di offshore dengan lebih kurang 6 bulan, dan balik pula hanya beberapa hari saja jumpa dengan keluarga. Tak diceritakan tentang perkara tersebut, tapi diceritakan dengan material terlebih dahulu. Dan ini pengalaman kita di sekolah dulu. Dan diceritakan dengan perkara tersebut. Dan apa yang berlaku? Akhirnya kita pengaruh masuk. Dan rupa-rupanya tujuannya untuk apa belajar tadi? Belajar hanya tujuan kerana untuk keduniaan tadi semata-mata. Jadi kalau kita betulkan balik perkara tersebut, dan mungkin saya yakinlah moga-moga tidak akan berlaku lagi dalam sistem pendidikan kita dengan sedemikian rupa. Dan kalau kita didik dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, dan kita baca dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah fi Tariqi Talibil Ilmi karangan Syekh Muhammad Awwamah rahimahullahu ta'ala, dan membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tentang adab dan juga teknik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya yakin dengan sistem pendidikan yang sedemikian dan dimasukkan
pendidikan ataupun adab guru dengan murid ini di sekolah daripada peringkat rendah, kemudian naik peringkat menengah, dipelajari pula kitab yang seterusnya, pada peringkat universiti dipelajari juga peringkat yang seterusnya. Saya yakin insya-Allah sistem pendidikan kita dan khususnya niat sebagai seorang yang berada dalam mana-mana sektor pun, mereka akan berniat untuk berkhidmat kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan paling utama seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi, alimu, ataupun disebutkan alimu auladakum ala thalathi qisalin atau adibu auladakum ala thalathi qisalin, ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran, iaitu mengajarkan tentang kasih kepada nabimu dan kasih kepada ahli keluarga nabimu, dan yang ketiga mengajarkan mereka ataupun menghafalkan mereka dengan Al-Quranul Karim. Kalau perkara ini dilaksanakan oleh kita dengan sungguh-sungguh, dan saya yakin, dan kita ada di sini buku pendidikan negeri Johor pada zaman Syekh Ahmad Al-Johori, sangat luar biasa. Saya lihat pendidikan agama di Johor peringkat yang sangat tinggi, dan saya pernah tunjuk perkara ini kepada Mufti Johor pada lawatan yang saya telah lakukan pada tahun yang lalu, ketika saya tunjuk kepada Mufti Johor buku pedoman mengajar yang ditulis kembali oleh Akademi Jawi, dikeluarkan oleh Akademi Jawi Malaysia. Buku ini sangat bermanfaat, memperlihatkan sistem pendidikan Johor pada tahun 1960-an. Dan ini saya lihat lahirnya Syekh Abdul Ghani Yahya, jabatan mufti dulu, yang mengarang kitab Idaman Penuntut, kemudian mengarang kitab Suluh Matla'il Badrin, kemudian lahirnya Syekh Ahmad Al-Johori. Baru ni ada keluar kitab yang akan dikeluarkan nanti Syekh Jamaluddin daripada Johor, yang belajar di Al-Azhar Al-Syarif, yang dia dalam perjalanan dicerita macam mana dia buat sabun, macam mana dia kerja, macam mana dia belajar di Fatani, macam mana dia belajar di Kelantan. Kitab rehlahnya, ada kitab tersebut nanti akan dikeluarkan oleh Akademi Jawi insya-Allah. Dimaklumkan kepada saya kitab tersebut, dan saya ada punya PDF dia, dan kitab Nahu yang dia karang. Johor adalah antara negeri yang mengeluarkan ilmuwan yang luar biasa. Maka kalaulah kita melihat kembali dengan aslaf kita, bagaimana mereka melaksanakan perkara tersebut, saya yakin dan percaya negeri Johor akan terus mengeluarkan dan mencetak para ulama pada masa akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Zaini.